penjawat awam perlu bekerja lebih pantas, efisien dan telus. Penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan berintegriti bukan lagi satu pilihan, sebaliknya keperluan mendesak demi memelihara kepercayaan rakyat terhadap jentera kerajaan. Demikian ditegaskan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dalam ucapan sempena Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Jasamudi Kenang 2024 kementeriannya di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Isnin Aliasni. Dato' Dr. Joachim yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan turut meminta semua penjawat awam melipat gandakan usaha serta memperkukuh semangat kerja berpasukan. Beliau juga menggesa semua pihak berkuasa tempatan PBT agar tidak melengahkan urusan pemprosesan lesen, permit dan permohonan program perumahan rakyat PPR demi manfaat rakyat. 5 kaki tangan KKTP menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2024 manakala 8 yang lain mendapat anugerah khas atas pencapaian dalam inovasi dan ketahanan kerja. Lembaga Bandaran Kudat pula dinobatkan sebagai PBT Cemerlang 2024 manakala pegawai eksekutifnya menerima anugerah kecemerlangan khas. Sabah merekodkan RM4.5 juta hasil jualan dalam pameran Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Matafair Kuala Lumpur pada 18 hingga 20 April lalu. Jumlah itu meningkat RM1.5 juta berbanding RM3 juta dalam pameran sama yang berlangsung pada September 2024. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, peningkatan itu menunjukkan produk pelancongan Sabah berasaskan kebudayaan, pengembaraan dan alam mendapat permintaan tinggi. Sabah will have, I hope, before the end of this year, started quite a number of projects, big and small, tourism, new products so that we can offer the tourists something new. Whether they are first-time visitor to Sabah or they are repeat visitors, they will find Sabah a more interesting place to visit. Datuk Christina ditemui pemberita selepas merasmikan Matafair Sabah 2025 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT diminta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI secara bijak dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Mustafa Stangun berkata, teknologi AI seharusnya dimanfaatkan untuk membantu meningkatkan pembelajaran dan bukannya menggantikan pemikiran kritikal. Menurut Datuk Mustafa, sistem penilaian semasa di IPT mampu mengesan penyalahgunaan teknologi AI melalui perisian khas dan penilaian lisan kefahaman pelajar. Satunya peranan mahasiswa, pelajar-pelajar dan juga peranan pensyarah untuk memastikan bahawa artikulasi berfikir itu berlaku. Kalau tidak, dia hanya sekadar copy-paste dan kita luluskan assignment tersebut bagi markah dan sebenarnya tidak berlaku proses menggunakan kaedah berfikir dengan baik ini. Teknologi memudahkan, tetapi jangan dia sampai merencat kaedah pemikiran kita lah. Datuk Mustafa ditemui media dalam program Jom Masuk U Zon Sabah di Universiti Malaysia Sabah, UMS. Dalam pada itu, beliau memaklumkan kementeriannya sedang merangka pelan strategik pendidikan tinggi bagi memastikan program universiti relevan dengan keperluan industri dan perkembangan teknologi semasa. Sektor pertanian antara nadi penggerak ekonomi Sabah bukan sahaja menjadi sumber pendapatan rakyat, malah menjadi benteng utama meningkatkan keterjaminan makanan negeri. Alicia Ornilan Michael ada butirannya. Fokus kita adalah melalui visi sektor agromakanan yang mapan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi. Ini bagi memacu industri pertanian dan juga meningkatkan ekonomi negeri serta kesejahteraan rakyat. 3 teras utama diberi tumpuan oleh Jabatan Pertanian Sabah dalam merealisasikan Hala Tuju Sabah Maju Jaya SMJ. Usaha meningkatkan hasil makanan dapat dilihat melalui perluasan tanah pertanian. Pengeluaran beberapa komoditi utama menunjukkan peningkatan ketara, antaranya durian, nanas, kelapa dan kopi. Malah tanaman ini mencapai 100% tahap sara diri hasil produktiviti tempatan. Ladang pengusaha tempatan yang mengamalkan pertanian baik dan organik turut diiktiraf.
Kami pergi menjual buah-buahan durian itu. Kami akan tunjukkan kami ada CJ MyGap. Jadi pembeli atau pengguna dia secara langsung dia ada keyakinan dan dasar buah-buahan itu adalah dijaminkan kualiti dan kesihatan mereka. Sijil mendapat dia yang kami download itu supaya kami jual. Bila orang nampak sudah kan kita ada sijil mendapat dia orang yakin buah kelapa ini tidak apa ni yang mencemarkan dengan buah racun. 386 ladang berkeluasan 2,028 hektar sudah memiliki sijil MyGap. Manakala 14 ladang dengan keluasan 183 hektar pula mendapat sijil MyOrganic. Projek hiliran turut dirangka termasuk pembinaan kilang kopi di Nabawan dan kilang ubi kayu di Semporna bertujuan menggalakkan penanaman berskala besar. Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product CUP pula dilancar bagi membantu usahawan tani meningkatkan pendapatan, mengembangkan produk dan meluaskan pasaran. Kalau sebelum dapat CUP ni, saya punya pengeluaran tu saya boleh dapat dalam sebulan dalam 300 unit macam begitulah. Tapi selepas saya mendapat CUP ni, bantuan CUP ni, saya punya pengeluaran tu semakin bertambahlah. Semakin bertambah ke 1,500 ke 2,000 unit lah untuk sebulan. 3 pusat latihan pertanian di negeri ini turut diperkasa dengan teknologi moden bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor tanaman makanan yang mencecah sehingga 20,000 orang. Dalam tempoh 5 tahun ini, lebih 2,000 pelatih dengan kemahiran separamahir dalam teknologi ladang moden berjaya dilahirkan. Usaha berterusan Jabatan Pertanian Sabah bukan sahaja memperkukuh daya saing sektor agromakanan, malah memberi harapan baharu kepada keterjaminan makanan di negeri ini. Dengan sokongan teknologi, latihan berfokus dan kerjasama pelbagai pihak, Sabah kini berada di landasan kukuh menuju masa depan pertanian yang lestari dan berdaya tahan. Alicia Ornella Michael, RTM. 25 masjid di 11 daerah akan terlibat dalam program Kembara Ilmu dan Doa Rakyat Sabah untuk Palestin. Program bersama penceramah jemputan Syekh Abdul Syabur, Al-Khayali Rifai Al-Husaini itu akan bermula hari ini hingga 25 Mei. Program akan bermula di Tuaran dan berakhir di Kota Kinabalu dengan majlis penutupan dijadual disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jino. Objektif program ini memperkasakan budaya menuntut ilmu adalah penting selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita berhati-hati tidak termakan dengan maklumat yang salah. Program 15 hari itu anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS dengan kerjasama beberapa agensi agama di negeri ini. Radio Televisyen Malaysia RTM tampil proaktif dalam menjayakan program Madani Rakyat PMR 2025 Sabah yang berlangsung di dataran Majlis Permandaran Tawau sejak Jumaat lalu. Penglibatan 83 petugas RTM merangkumi unit radio, TV dan media baharu membuktikan komitmen stesen penyiaran awam itu dalam mengangkat agenda kerajaan mendekati rakyat. Menurut Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali, sebanyak 33 liputan berita, 10 laporan lintas langsung dan 10 laporan terus dari lokasi ke Sabah FM serta Nasional FM dilaksana sepanjang PMR berlangsung. Siaran langsung menerusi program Selamat Pagi Malaysia bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Ewan Benidik juga mendapat sambutan hangat. Reruai RTM turut menerima kunjungan luar biasa sekaligus mencerminkan keyakinan dan sokongan berterusan rakyat terhadap RTM sebagai medium menyalur maklumat tepat dan sahih. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bumawen di Kuching. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.